langsung segar di pagi hari. Segala sentosa. Hai, Assalamualaikum dan menyemarakkan lagi pagi anda hari ini bersama saya Nurul Hidayat Umur, pastinya dalam Apa Khabar Malaysia, ditemani dengan rakan setugas buat kali pertamanya. Ya, betul. Kita bergabung setelah 2 bulan rancangan Apa Khabar Malaysia bersiaran. Akhirnya kita bersama saya Zul Yusof, dan pagi ini kita macam biasa kita akan bersiaran selama 1 jam dari jam 9 hingga 10 pagi. Kita akan membawakan pelbagai topik-topik menarik untuk kita bincangkan pada pagi ini, dan juga kita ada beberapa topik yang ingin kita kongsikan kepada anda yang pastinya menjadi tarikan utama pada salah satu topiknya itu. Dan teruskan setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan, kerana hari ini kami akan memberikan sesuatu informasi yang menarik kepada ibu bapa di luar sana, bagaimana nak memberikan informasi kepada anak-anak anda untuk mengelakkan diri mereka menjadi pelakuan pedofil ataupun pemangsa seksual. Jadi teruskan setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Dan isu kita apa kita nak kongsikan pada pagi ini? Baik Nurul, antara topik-topik menarik yang boleh kita kongsikan di awal pagi ini antaranya pengerusi Pertubuhan Berita Nasional akan bernama, iaitu Yang Berhormat Senator Ras Adiba telah dilantik selaku Duta Kehormat Simiosen ataupun Duta Kehormat bagi Pusat Serantau Pertubuhan Menteri Pelajaran Asia Tenggara dalam bidang pendidikan khas, yang mana satu pengiktirafan telah diberikan kepada YB Senator merupakan salah satu orang kata tu batu loncatan untuk beliau lebih mengetengahkan lagi bidang pendidikan khas ni, dan sudah pastinya salah satu perjuangan yang akan diketengahkan sudah pastinya berkaitan dengan pendidikan bagi kanak-kanak ataupun anak-anak muridnya dan juga ibu bapa. Yang pastinya berkaitan memfokuskan mengenai anak-anak istimewa ya. Dan nampaknya kita sudah pun berada di tahun 2022 dan seharusnya bergerak ke hadapan untuk memastikan kualiti pembelajaran anak-anak istimewa ini berada di tahap yang terbaik. Dan tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, Datuk Senator Datuk Ras Adiba Razzie atas pelantikannya sebagai Duta Kehormat bagi Pusat Serantau Pertubuhan Menteri Pelajaran Asia Tenggara. Okey, dan kali ini cuti sekolah dah pun menjelang tiba. Pastinya ibu bapa di luar sana rengsa ataupun runsing nak bawa anak ke mana-mana, apatah lagi ibu dan bapa terpaksa bekerja. Tapi jangan risau bagi anda ibu bapa yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, jangan melepaskan peluang untuk membawa anak-anak anda ke Floria Diraja 2022 di mana ianya dilanjutkan sehingga 11 September. Dan satu lagi berita menarik kita nak kongsikan di mana kemasukannya adalah percuma bermula hari ini, dan ianya dikatakan sebagai satu hadiah daripada keluarga Malaysia bagi memberikan satu pendidikan kepada anak-anak untuk menikmati satu pengalaman yang menarik sekali sepanjang cuti persekolahan mengenai kemeriahan dan juga warna-warna tanaman-tanaman dan pokok-pokok bunga dapat kita saksikan di skrin televisyen sekarang ini kan. Betapa meriahnya sekali. Kalau Izu kan zaman saya kanak-kanak dulu kan, saya agak teruja untuk melihat pertunjukan seperti ini ataupun pertunjukan kereta berhias. Dan kalau kita ingatkan sekali lagi kepada ibu bapa, mungkin aktiviti persekolahan anak-anak kali ini tak tahu nak ke mana, mungkin boleh dibawakan ke Floria Diraja 2022 di mana kemasukannya adalah percuma dan ianya akan dilanjutkan sehingga 11 September. Nak tengok meriah tak meriah, dia 2 kali dilanjutkan, yang mana pada asalnya 29 Ogos 20 something tak ingat sampai ke 6 September, kemudian dilanjutkan hingga ke 4 September. Kemudian dilanjut ke 6 September dan sekarang dilanjutkan lagi hingga Ahad ini, 11 September. Jangan lepaskan peluang, memang rugi ya. Adalah sebab tu kenapa dilanjutkan, betul tak? Sebab kemeriahannya tu. Dan seterusnya kita beralih ke perkembangan berita yang agak menyedihkan untuk kita kongsikan, di mana Baling sekali lagi dilanda banjir apabila melibatkan dua kawasan, iaitu di sekitar Taman Bayu Sejahtera dan juga sekitar kawasan jajaran Kampung Iboy sehingga ke Kampung Hangus, dan itu merupakan satu berita sedih untuk kita kongsikan kepada penonton Apa Khabar Malaysia kerana Baling sekali lagi dilanda banjir. Dan minggu lepas baru sahaja berada di Baling dan sebab buat coverage berkaitan dengan Muktamar PAS dan kami sebagai wartawan sentiasa bersedia untuk sebarang
perkara yang tidak di luar jangka. Akhirnya bila saya dah sampai sini berlaku banjir itu. Itu untuk pertama untuk sekadar informasi kita nak kongsikan kepada penonton Apa Khabar Malaysia ya. Rasanya ini kali ketiga ya Baling dilanda banjir kalau tak silap saya. Kali kedua. Kali ketiga betul. Dan ini adalah sesuatu yang agak menduka citakan dan diharapkan dapat dilakukan sesuatu bagi menangani isu ini. Kalau boleh kita tak naklah berkaitan kehilangan nyawa ya. Dan kita dah tengok mengenai keadaan cuaca yang ketika ini nampaknya tak begitu stabil, ada hujan di beberapa kawasan dan mungkin panas di beberapa kawasan. Dan kalau kita nak tahu lebih lanjut, apa kata kita saksikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi memastikan kelancaran hidup anda, dan selepas itu kita nak dapatkan pula informasi terkini melalui Bilik Berita. Betul. Silakan. Selamat dan salam keluarga Malaysia dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Tresingham, dan kita mulakan dengan laporan ini. Dua kawasan di Baling dilanda banjir kilat susulan hujan lebat yang berterusan sejak pukul 5 petang semalam. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syamsuddin Mamat berkata, kawasan terbabit adalah Taman Bayu Sejahtera dan kawasan jajaran Kampung Iboy sehingga ke Kampung Hangus. Air di kawasan Taman Bayu Sejahtera telah surut pada 8 malam tadi. Namun di kawasan Kampung Iboy dan sekitarnya, sehingga pukul 9 malam air masih mengalir deras dan dikhawatiri akan melanda beberapa kawasan di Pekan Kupang. Jambatan Bailey telah dinaiki air dan berlaku kerosakan struktur pada jambatan itu yang kini ditutup untuk semua kenderaan dan pejalan kaki. Setakat ini sebanyak 120 mangsa di Kampung Padang Empang telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kampung Padang Empang. Kita beralih ke laporan seterusnya. Polis Diraja Malaysia menafikan mesej konon pasukan keselamatan itu, dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan notis amaran berhubung aktiviti jenayah yang menggunakan kanak-kanak jalanan seperti yang tular di media sosial. Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACPA Iskandar Guru berkata, mesej tersebut mendakwa terdapat pihak menggunakan kanak-kanak jalanan yang memegang kertas bertulis alamat rumah mereka sebagai taktik untuk meraih bantuan bagi dihantar pulang. Menurutnya, mesej tersebut turut mendakwa individu yang membantu kanak-kanak itu akan dibunuh, organ dicuri dan dirogol. Beliau berkata orang ramai diingatkan agar tidak mudah percaya dan terpengaruh dengan sebarang mesej tidak berasas. ACP Iskandar Guru turut menasihatkan orang ramai yang berhadapan dengan situasi seperti mesej yang tular itu untuk membawa kanak-kanak terbabit ke Balai Polis berdekatan untuk tindakan lanjut. Kerajaan masih belum di peringkat yang perlu untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Syakar Abdullah berkata, momentum pemulihan ekonomi yang kukuh dengan pertumbuhan 6.9% pada separuh pertama tahun ini dan disokong oleh peningkatan permintaan dari dalam dan luar negara serta pemulihan pasaran buruh. Datuk Muhammad Syahar juga berkata kerajaan yakin ekonomi negara akan mencatat unjuran pertumbuhan antara 5.3% dan 6.3% pada tahun ini. Bagi memastikan momentum pertumbuhan ekonomi negara, fokus kerajaan dalam bajet akan datang adalah kepada inisiatif pembaharuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutamanya melalui peningkatan pendapatan dan perlindungan sosial, daya saing perniagaan dan rantaian nilai berkaitan serta memperkukuh daya tahan negara terhadap kejutan di masa depan. Paras inflasi negara bagi 6 bulan pertama 2022 ialah pada kadar 2.5%, jauh lebih rendah daripada kadar inflasi di negara lain dan ia kekal terkawal berikutan pelaksanaan langkah kawalan harga dan pemberian subsidi oleh kerajaan.
Langkah kerajaan untuk meneruskan dan menambah baik subsidi menyebabkan perbelanjaan untuk bantuan dan subsidi dianggarkan meningkat kepada RM77.7 bilion berbanding RM31 bilion yang diperuntukkan dalam bajet 2022. Dengan itu, sekian laporan dari Bilik Berita bersama saya Pervina Trisingham. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya Izu Yusof dan juga rakan tugas. Dan saya Nurul Demon. Masa kita gamam kan, kita kan tengok Izu cakap, oh ada aura dia tu kan. Okey, dan seperti yang kita janjikan, kita akan membawakan satu topik yang begitu menarik sekali kepada anda, khasnya ibu bapa di luar sana, nak memberikan kesedaran kepada anak-anak anda supaya tidak menjadi mangsa pedofil dan juga menjadi pemangsa pada masa akan datang. Itu dia topik hari ini, iaitu memupuk kesejahteraan minda kanak-kanak. Sangat penting sebenarnya Izu ya, sebab daripada melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Apapun anak-anak ni umpama kain putih di mana kitalah sebagai ibu bapa yang mencorakkannya. Dan kalau boleh kita nak membina persekitaran yang sihat supaya tumbesaran mereka menjadi anak-anak yang sihat, cemerlang dan seterusnya memberikan jasa khidmat bakti kepada masyarakat dan juga negara. Dan tanpa membuang masa, kita nak membawakan seorang tetamu yang cukup sinonim dengan perjuangannya dengan NGO dalam untuk membawakan isu-isu kemanusiaan dan juga isu-isu kanak-kanak. Pastinya di sebelah saya adalah Puan Lila Ruzaini, dan sedikit info juga, Puan Lila Ruzaini juga merupakan Mrs Malaysia World 2018 bagi kategori first runner up ya. Betul. Itu dia. Dan apa khabar Puan Lila? Selamat datang. Terima kasih Nurul, terima kasih Izu for having me this morning. Okey, dan Puan Lila seperti kita tahu, Puan Lila begitu aktif dengan kerja-kerja NGO. Betul. Dan merupakan Presiden Helping Shoulder, iaitu sebuah NGO yang begitu memperjuangkan isu kanak-kanak daripada menjadi mangsa pedofil dan juga menjadi pemangsa. Dan mungkin sebelum kita berdiskusi dengan lebih lanjut bagi membina kesejahteraan minda kanak-kanak ini, mengapa pentingnya sekali minda kanak-kanak ini dipelihara khasnya untuk memberikan mereka ini sesuatu minda yang begitu positif? Okey, terima kasih Nurul, terima kasih Izu. Okey, Nurul, setiap hari kita ni mempunyai berbagai-bagai masalah. Masalah kecil atau masalah besar, dan masalah-masalah ini kadang-kadang membuatkan kita menjadi seorang yang negatif. Ya, bila kita terlalu banyak masalah, kita terlalu kusut pemikiran kita, jadi kita menjadi seorang yang negatif. Jadi di dalam kes ini kita mestilah mengajar anak-anak kita supaya mempunyai kuasa untuk menyelesaikan masalah, supaya mereka menjadi lebih positif. Itu yang perlu kita titik beratkan di dalam memupukkan pemikiran atau minda positif terhadap anak-anak kita. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Masalah ni memang hari-hari, takkan habis masalah besar atau kecil. Dan didik mereka supaya masalah tu dijadikan sebagai cabaran untuk dia menempuh masalah. Sebab bila dia dah besar nanti, kita tak tahu apa lagi masalah yang akan dihadapi oleh mereka. Dan sentiasa memberi kata-kata semangat yang positif kepada mereka. Tetapi yang paling penting adalah mengajar mereka bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu, supaya negativiti itu akan menjadi satu yang positif, insya-Allah. So itu adalah amat penting daripada kecil kita memupukkan pemikiran yang seperti itu. How to solve the problem solving is very important. Kita nak minta pandangan daripada Puan Lila juga, apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan kesejahteraan minda itu sendiri, untuk penonton kita faham. Okey, kesejahteraan minda adalah mempunyai minda yang positif ya, sentiasa berfikiran positif. Dan bagaimana untuk menjadi seorang yang positif? Menjadi seorang positif ni adalah di mana persekitaran kita. Macam mana nak memilih kawan, macam mana nak berada di dalam golongan yang orang-orang yang berfikiran positif. Kalau kita sentiasa berada dalam golongan orang-orang atau kawan-kawan yang berfikiran negatif, jadi negatiflah jadinya kita. Okey, jadi benda ni amat penting untuk kesejahteraan minda anak-anak, supaya bila mereka besar nanti mereka tergolong di dalam golongan orang-orang yang berfikiran positif. Jadi persekitaran janganlah involve dengan gosip-gosip yang boleh membuatkan mereka berfikiran negatif, dan juga mereka perlu dipupukkan di dalam hati mereka atau jiwa mereka untuk sentiasa
berfikiran positif di dalam apa saja keadaan dan masalah yang dihadapi oleh mereka. Itu dia, sentiasa berfikiran positif untuk memberikan kehidupan yang positif dan kita dapat memberikan positive vibes kepada mereka di sekeliling kita. Betul. Tetapi Puan Lila, kita dapat lihat perjalanan hidup orang semuanya tidak pastinya sama ada kehidupan yang berbeza-beza dan begitu menguntungkan bagi mereka di luar sana yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan agak malang bagi mereka yang membesar dalam keadaan yang begitu perit sekali mungkin ada di luar sana yang banyak Puan Lila saksikan sebagai Presiden NGO sendiri yang banyak turun ke jalanan menyaksikan perjalanan hidup-hidup anak yang mengalami mangsa ataupun pergolakan dalam isu rumah tangga ataupun berdepan dengan keganasan dan juga jenayah seksual. Mungkin Puan Lila dapat memberikan sedikit informasi bagaimanakah karakter mereka, mempengaruhi karakter mereka. Okey, bila mereka menjadi mangsa kepada isu-isu, bila they have been molested dan sebagainya, kita akan tengok attitude mereka berubah. Daripada seorang kanak-kanak yang riang, mereka menjadi begitu memencilkan diri mereka dan tidak mahu bercampur dengan sesiapa. Untuk berhadapan dengan orang ataupun orang biasa, mereka agak takut. You akan nampak pertukaran atau perbezaan yang terjadi kepada diri mereka. Kadang-kadang mereka hilang kepercayaan pada diri sendiri, hilang kepercayaan pada orang juga. Mereka tidak percaya siapa saja. Kalau siapa saja bercakap, kalau kita ada satu kes di mana saya cuba bercakap dengan mereka dan sebagainya, nak keluar daripada rumah tu pun, daripada bilik tu pun, kita tak dapat nak keluarkan mereka sebab mereka takut. Mereka tak percaya pada kita. Mereka rasa, dia datang ni nak menyakiti kita, dia datang ni nak berbuat sesuatu pada kita. Itulah sikap mereka yang bertukar daripada kanak-kanak yang sepatutnya menjalani kehidupan ceria, gembira, berkawan dan sebagainya, tetapi ini tidak terjadi kepada mereka sebab mereka takut. Sebab apabila sesuatu perkara terjadi kepada mereka, mereka kerap mengalami mimpi yang ngeri. Apa yang mereka hadapi, mereka bermimpi dan sebagainya, dan itu membuatkan mereka sentiasa berada di dalam keadaan tidak selamat dan ketakutan. So benda ini akan berlarutan sehinggalah mereka dewasa, dan ini akan memberi satu impak yang amat negatif terhadap kehidupan mereka apabila mereka besar nanti. Itu kita melihat pada sudut mereka sebagai individu soal mangsa sendiri. Kalau kita melihat pada sudut ibu dan ayah, kalau kita lihat sekarang ni zaman media sosial, kita banyak menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Dan saya sendiri mengkaji perkara ini. Kita ada satu komuniti yang di mana kita panggil komuniti sisi gelap atau dark side community, di mana mereka lebih suka untuk meluahkan di platform sana berbanding meluahkan kepada ibu bapa. Jadi dari sudut cabaran ibu bapa itu sendiri, bagaimana mereka nak mengesan dan menangani perkara ini, terutamanya membendung anak-anak mereka daripada terjebak lebih jauh ataupun melindungi mereka daripada jauh tersasar daripada kepada komuniti dark side ini. Okey, ibu bapa ni memainkan peranan yang amat penting di dalam mengawal anak-anak mereka. Okey, kalau kita tengoklah contoh, bila kita memandu kereta, bila kita ada terikat dengan undang-undang berada di dalam kereta. Kanak-kanak tak boleh pandu kereta, kanak-kanak masuk dalam kereta kena kunci kereta, kena pakai seat belt dan sebagainya. Tetapi di dalam zaman digital ni dia berlainan. Dalam digital ni anak-anak pun boleh pandu, anak-anak pun tak payah pakai seat belt. Jadi apakah peranan ibu bapa adalah untuk memastikan anak-anak tu selamat seperti di real world. Di dunia yang sebenarnya memang penuh dengan undang-undang, tetapi dunia digital ni dia tak ada undang-undang. Dia boleh buat apa saja. Jadi ibu bapa perlulah menerangkan kepada anak-anak apakah bahayanya kalau you dalam kereta lah contoh apakah macam kita naik kereta, kita cakap anak-anak kena duduk di car seat. Apakah bahayanya bila berada di dalam alam digital? Apakah risk yang akan anda hadapi bila you tidak berhati-hati berada di dalam digital? Apakah yang akan terjadi jikalau tidak berhati-hati? So ibu bapa mestilah memastikan yang mereka sentiasa memberi dan memaklumkan kepada anak-anak apakah bahaya, what are the do and the don'ts kepada anak-anak. Itu sentiasa perlu dititik beratkan oleh ibu bapa dan masyarakat. Maknanya sebagai ibu bapa, kita tak boleh menghalang anak-anak akan terlibat dalam teknologi kerana ianya adalah bergantung kepada kehidupan seharian kita dan berada di sekeliling kehidupan seharian kita. Cuma kita perlu memberikan
pengetahuan kepada mereka. Betul. Ataupun mungkin mempunyai hubungan yang baik dengan anak juga, sedikit sebanyak membantu mereka ya untuk melepaskan tekanan ataupun berkongsi yang masalah. penting adalah memahami mereka bersama-sama. Katakanlah dia suka topik, kata budak-budak sekarang dia suka Korean, K-pop dan sebagainya, bersama-sama mereka untuk mengetahui apa tu, kenapa mereka suka K-pop, kenapa mereka suka, bersama-sama kena tahu apakah yang mereka suka supaya kita dapat mendalami perasaan dan jiwa mereka, supaya bila masalah yang mereka hadapi, sebab setengah-setengah tu saya tengok bila dia orang terlalu percaya kepada K-pop ni, dia terlalu influence dan terlalu taksub. Jadi apa saja kalau dia orang sakit, dia pun terasa kesakitan penyanyi-penyanyi ni. So saya kadang-kadang kenapa fanatik sangat dia ni kan. So begitulah kita kena merasa, kalau kita tak masuk di dalam dunia mereka, kita tak tahu perasaan mereka. Jadi sekarang ni dah terbalik, kita kena tahu perasaan mereka, menyelami perasaan mereka supaya kita boleh bertindak terhadap apa-apa situasi yang dilalui oleh mereka ataupun dialami oleh mereka. Itu benar sekali. Dan Puan Lila, ketika ini kita dapat lihat kita tak dapat melarikan pun dengan keadaan suasana, dengan keadaan jenayah sekeliling kita, dan pastinya jenayah yang membabitkan kanak-kanak ketika ini selain daripada kes penderaan adalah gangguan ataupun jenayah yang melibatkan pedofil ya, isu pedofil ataupun pedofilia. Dan ini dilihat agak mendukacitakan dan mungkin ianya menjadi semakin hari kes ini semakin membimbangkan dan mungkin ianya bak kata nak diluahkan ya, nak ditelan mati emak, nak diluahkan mati ayah. Macam itulah kan dalam peribahasanya. Apatah lagi ianya membabitkan di dalam rumah sendiri. Dan apapun kita akan simpan dulu soalan ni, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Jangan ke mana-mana. Dan terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan seperti yang kami janjikan sebelum berhenti rehat seketika ya, kita nak berkongsikan ataupun mendalami mengenai isu pedofil. Kalau kita nak tahu, pedofil ini adalah mengenai gangguan seksual ataupun kes jenayah, rogol yang membabitkan kanak-kanak di bawah umur. Dan mangsanya ketika ini mungkin akan memberikan satu impak yang begitu negatif sekali terhadap masa depan mereka, dan tak mustahil satu hari nanti mereka juga berpotensi untuk menjadi pemangsa. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Dan Puan Lila masih lagi bersama kami, menemani kami ketika ini, merupakan Presiden Help in Shoulder untuk membincangkan mengenai memupuk kesejahteraan minda kanak-kanak. Dan Puan Lila, kita seperti yang kita sedia maklum ya, isu pedofil ini bukanlah isu yang baru, dan sebelum ini masyarakat agak tabu untuk membincangkannya, dan tak ada pilihan untuk kita selain daripada menyelami ataupun membongkarkan untuk memberitahu sisi gelap isu pedofil ini bukanlah sesuatu yang baru, dan apatah lagi ianya membabitkan jenayah yang bermula daripada rumah itu sendiri. Dan bagi pandangan Puan Lila mengenai isu pedofil dan pengalaman Puan Lila sebagai Presiden NGO Help in Shoulder yang banyak pun berdepan dengan isu-isu sebegini, mungkin boleh berkongsi mengenai isu pedofil di Malaysia. Okey. Nurul, kalau ikutkan isu pedofil ni telah dibincangkan oleh pihak kami Help in Shoulder for the past 5 years. Tapi masa mula-mula kami bercakap tentang pedofil ni, ramai orang cakap, oh Lila, benda ni terjadi di negara-negara Eropah dan sebagainya. Takkan terjadi di Malaysia. So sikap tak akan terjadi itu perlulah dihapuskan oleh kita, masyarakat kita ini. So masa tu bila saya sentiasa advocate tentang pentingnya awareness dan sebagainya, benda tu tidak amat diambil berat atau perhatian oleh ibu bapa dan sebagainya, sebab mereka berkata tak akan terjadi. Sedangkan pada ketika itu dah banyak yang terjadi kes-kes seperti ini tapi tanpa pengetahuan dan sebagainya. So pedofilia ni adalah di mana mangsa-mangsa seperti kanak-kanak ni, masalah yang dihadapi oleh mereka tidak dapat meluahkan. Katakanlah mereka adalah mangsa, mereka tak dapat luahkan sebab mereka tidak tahu di mana nak meluahkan, dan mereka tak faham adakah benda ni okey ke tak okey ke, sebab tiada pendedahan. Sebab sikap kita di mana bercakap tentang seks dan sebagainya dah tabu, tak boleh dah cakap. Malulah tak boleh cakap lah, segan lah, so mak bapak nanti marah. Sedangkan anak-anak kita tahu lebih daripada apa yang kita tahu. Sebab media tanpa sepadan ni ataupun digital world ni, mereka tahu lebih dari kita, kan? Jadi sikap tidak ambil tahu dan malu nak bercakap tentang seks ni adalah satu perkara yang perlu dihapuskan oleh kita. Jadi
banyak cabaran yang dilalui oleh pihak Helping Shoulder di dalam memastikan masyarakat faham apakah pedofilia itu. Dan banyak kes-kes yang kita berdepan bila kita berjumpa dengan mangsa tu, mereka kes tu terjadi, tapi bila kita tanya pada mereka, mereka tak nak buka cerita tu sebab takut. Andai kata mereka buka cerita tu, mak mereka akan menjadi mangsa. Ya, sebab yang melakukan perkara tersebut adalah bapa atau abang atau saudara dan sebagainya. So katakanlah mereka buka cerita ni, alamak, apa nak jadi dengan mak saya? Apa nak jadi dengan bapak saya akan masuk jail dan sebagainya. So perasaan takut tu ada. Jadi mereka akan luahkan kepada kawan-kawan. Luahkan kepada bila mereka online dan sebagainya adalah orang-orang yang tidak sepatutnya berada online yang telah menarik perhatian mereka. That is when sexual grooming is happening. Okey, mereka akan bersembang, bercakap, menarik perhatian mereka, bagi pula hadiah, ya, bercakap dengan mereka setiap masa dan sebagainya, dan mereka tertarik kepada orang ni. Dan di sinilah mereka meluahkan perasaan kepada orang-orang seperti ini. Okey, jadi sebagai ibu bapa, apakah tindakan yang perlu mereka lakukan untuk memberikan informasi kepada anak-anak di luar sana dalam memelihara ataupun nak mindset kepada minat anak-anak mereka supaya elakkan diri menjadi mangsa pedofil? Sebab tu mereka perlu menerangkan kepada anak-anak. Bila you bersosial di dalam internet dan sebagainya, kena ada etika. Seperti apa yang saya maklumkan tadi, kena ada etika. Kita naik kereta pun ada etika undang-undang yang kita kena patuhi. Jadi kena ada etika, kena berhati-hati, jangan melayari atau melayan mereka-mereka yang tidak sepatutnya mereka layani. So benda ni amat penting untuk ibu bapa menerangkan kepada anak-anak. Apakah jenayah-jenayah online sexual crime yang terjadi pada ketika? Apakah cerita-cerita yang perlu dikongsikan kepada anak-anak yang perlu mereka tahu, kan? Apakah yang telah terjadi yang boleh dijadikan sebagai sempadan kepada anak-anak. So mereka perlu tahu apa yang terjadi di luar sana, dan ini perlu diajar oleh ibu bapa kepada anak-anak supaya anak-anak faham. Supaya mereka lebih berhati-hati dan mereka dapat melayari internet dengan selamatnya. So ini perlu diberikan pengetahuan kepada anak-anak. Sebab banyak kes-kes yang anak-anak yang tak tahu mana nak pergi, platform mana yang nak, itu yang dia meluahkan dalam WhatsApp status, dalam social media dan sebagainya, sebab mereka tidak tahu mana nak pergi. Tetapi perkara ni adalah satu perkara yang tak patut dilakukan, kerana bila you meluahkan secara terbuka macam tu, banyak mereka di luar akan mengambil kesempatan di atas apa yang mereka luahkan. So luahkan kepada saluran yang betul, ya, seperti mungkin boleh laporkan kepada aktivis-aktivis ataupun badan-badan NGO yang mengendalikan masalah ini, ataupun laporkan kepada pihak polis. Itulah yang sebaik-baiknya. Kita nak minta pandangan lanjut kepada Puan juga. Macam Puan kata tadi, kalau nak salurkan aduan tu, salurkan kepada pihak aktivis ataupun pihak polis. Kita nak mematahkan stereotip masyarakat di luar sana, yang mana kalau mereka membuat aduan kepada pihak polis, takkan ada tindakan. Berlapor kepada mak ayah, sendiri tak nak ambil benda tu. Jadi bagaimana mereka sebagai seorang mangsa pedofilia ni, terutamanya kanak-kanak perempuan, nak meluahkan masalah mereka kepada siapa atau saluran mana yang paling sesuai yang akan diadakan tindakan itu? Okey, betul, saya agree. Kalau kita banyak yang cakap macam kes malam, dia cakap kalau kami laporkan kepada polis, polis ambil tindakan ke, kan? Jadi perasaan atau stereotip tu sentiasa ada pada mereka. Jadi itulah peranan NGO. Itu peranan NGO, di mana NGO sentiasa bercakap awareness tentang apa perlu buat, apa yang kami boleh buat. Sebab kami adalah perantara. Kadang-kadang dia nak pergi polis takut. Kan takut kan kena tangkap lah, kena apalah, kena ni. Bagi tahu pada mak atau bapa, mak bapa akan kata dia menipu. Taklah, tak percaya. Sikap ibu bapa tu sentiasa kata, betul ke ni? Buat cerita lah, tak betul lah. Sebab they are trying to deny the fact that benda tu terjadi. Jadi peranan NGO di dalam memastikan mereka dapat memastikan anak-anak ini percaya kepada mereka. Macam saya cakap tadi, kepercayaan mereka bila mereka menjadi mangsa, kepercayaan dah tak ada. Kepercayaan dah tak ada. Jadi peranan kami sebagai NGO untuk sentiasa bercakap, ya, dan turun ke padang, ya, untuk memastikan perkara. Seperti salah satu perkara yang kami lakukan baru-baru pada 3 tahun lepas adalah turun ke padang ke satu masyarakat orang asli, menerangkan tentang isu pedofilia dan sebagainya. Safe touch, bad touch, ya, sentuhan selamat dan
Jadi of course ada tarikan-tarikan seperti teddy bear program dan sebagainya yang kita kendalikan. Jadi dalam sesi itu saya akan cakap okey, kalau kepada ibu bapa selepas ni kalau nak bercakap boleh bercakap dengan saya. Jadi di dalam 100 lebih orang tu tak ada siapa yang datang. Tetapi selepas tu mereka akan hubungi saya dan pergi ke satu tempat untuk menceritakan apakah yang telah terjadi kepada mereka. Jadi sikap turun padang NGO ni adalah amat penting untuk reach out to this community yang tak tahu mana nak pergi. Sebab kalau secara open tu mereka memang takut dan malu dan sebagainya. Jadi kita kena pergi kepada mereka. Beri pendedahan, awareness, turun padang untuk bersama-sama mereka sebab saya pasti mereka akan datang berjumpa untuk meluahkan masalah mereka. Itu dia satu perkongsian yang begitu menarik sekali, bagaimanakah caranya untuk memupuk kesejahteraan minda kanak-kanak bersama dengan Puan Lila Ruzaini dan memupuk kesejahteraan minda kanak-kanak bersama dengan Puan Lila Ruzaini. Saya kira satu topik yang begitu menarik dan sebagai ibu bapa kita seharusnya berpegang berpijak di bumi yang nyata kerana zaman sekarang zaman teknologi dah tak relevan lagi untuk kita penafikan. Jenayah pun ada evolusi dia ya sentiasa dan begitu juga jenayah seksual dan pastikan anak anda berada dalam keadaan selamat dan ingat ya ajar anak anda mengenai sentuhan selamat dan sentuhan yang tidak selamat dan apa yang perlu mereka lakukan sekiranya mereka menjadi mangsa. Dan nampaknya kita akan berhenti sampai di sini saja. Berehat seketika, tapi sebelum itu Nurul, kita nak tengok dulu laporan ataupun VT daripada rakan tugas kita dari koresponden Melaka. Silakan. Silakan. Mulut berbau ni adalah merupakan satu perkara yang subjektif kepada di kalangan masyarakat kerana mulut berbau ini berbeza dari segi pandangan seseorang yang membau dia. Okay. Sebenarnya mulut berbau ini kita boleh kategorikan sebagai dua keadaan, yang mana keadaan yang agak biasa dan juga keadaan yang menjadi sebagai patologi, menjadi sebagai bermasalah. Di kalangan kumpulan yang biasa ni, maksudnya seperti kita baru bangun pagi ataupun kita selepas makan, terutamanya selepas kita makan benda-benda yang seperti bawang, dia akan berbau sedikit untuk dalam masa beberapa minit ataupun dalam masa 1 jam. Itu adalah kategori mulut berbau yang biasa, yang mana akan berlaku selepas sesuatu aktiviti. Tetapi apabila kita bercakap berkenaan masalah mulut berbau yang mengganggu persekitaran, di dalam istilah perubatan kita panggil dia sebagai halitosis. Hampir 80%-nya adalah berpunca daripada masalah di dalam mulut itu sendiri. Okay, maksudnya bermula daripada masalah penjagaan gigi itu sendiri ataupun bermula daripada masalah tidak membersihkan permukaan lidah itu. Selain daripada dua perkara yang melibatkan masalah gigi, gusi dan juga lidah, terdapat juga sebab yang lain yang menyebabkan masalah mulut berbau busuk ini. Antaranya adalah seperti masalah tonsil, yang mana itu adalah merupakan masalah pada bidang perubatan yang lain. Juga masalah dari segi perut, yang mana ada jangkitan daripada Helicobacter pylori infection. Selain daripada itu, pesakit yang mempunyai masalah kencing manis juga mempunyai bau mulut yang agak tidak menyenangkan. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Ingat, jaga gigi, jaga hati. Bye. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak, menjaga kebersihan persekitaran, mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul,
menjalankan proses nyahkuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Kutipan jualan murah keluarga Malaysia di Melaka mencecah lebih RM1 juta sejak pelaksanaannya yang bermula pada 20 Ogos hingga 4 September lalu. Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Hairuddin Yunus berkata, kutipan itu melibatkan jualan murah keluarga Malaysia yang diadakan di kesemua 25 Dewan Undangan Negeri di Melaka. Malah katanya, menerusi program ini juga, sebanyak RM200,000 subsidi diberikan kerajaan sekaligus memberi penjimatan yang berganda kepada pengunjung yang hadir. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di program jualan murah keluarga Malaysia di Kota Laksamana, Melaka. Katanya, program seperti ini dapat memberi peluang kepada para usahawan fama khususnya untuk menjana pendapatan mereka. Setakat ini, terdapat 3 dun yang belum melaksanakan program jualan murah keluarga Malaysia, iaitu Dun Pantai Kundo, Dun Bandar Hilir dan Dun Teluk Mas. Untung. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda bersama kita Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Tadi kita dah berbincang bersoal dengan kesejahteraan minda kanak-kanak dan sekarang kita nak beralih kepada segmen yang lebih santai berkaitan dengan seni. Apa tu Nurul? Berkaitan dengan seni. Sebelum tu nak tanya, Izu suka seni yang macam mana? Saya suka seni cakap-cakap. Seni cakap-cakap. Ada pula seni tu, ada. Seni melukis tak pandai, so kita cakap-cakap. Okey, dan kalau bagi anda di luar sana yang memang pecinta seni, jangan melepaskan peluang untuk menyaksikan pameran seni Asia. Dan hari ini kita akan membincangkan mengenainya yang akan bakal berlangsung tak lama sahaja lagi, dan kami bawakan tetamu di studio hari ini merupakan pengasas pameran seni Asia, iaitu Puan Hazrita Muhammad Hatta dan juga Encik Ismail Haji Kasan, merupakan pengarah Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan PLPP. Assalamualaikum Puan Hazrita dan Encik Ismail ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami di set Apa Khabar Malaysia untuk berkongsi mengenai seni seni Asia pula kali ini kan. Dan mungkin secara ringkasnya Puan Hazrita boleh berkongsikan mengenai pameran seni Asia yang bakal berlangsung tak lama lagi, di mana tu dan lokasinya bila? Okey, pameran seni Asia ataupun kita panggil Asia Art Show akan diadakan pada 17 hingga 18 September di Royal Chulan Kuala Lumpur. Dia hanya selama 2 hari kerana pameran ni dia berskala tinggi sedikit, di mana kita telah naik taraf daripada pameran sebelum ni ke pameran yang lebih tinggi sedikit dari sudut pementasannya. Kerana dulu kita hanya berpameran di shopping mall, di lokasi-lokasi biasa, tetapi kali ini kita buat di hotel yang boleh dikatakan bertaraf 4 hingga 5 bintang. Jadi tujuan kami adalah untuk tujuan sebenarnya adalah untuk mencipta ataupun menjual kepada peminat seni baru ataupun peminat seni tegar. Sebab kalau kita menunggu peminat untuk datang dan beli, dan itu mengambil masa. Kali ini kami jemput mereka untuk datang dan beli. Konsep kita kita tunjuk dan kamu beli. Itu dia. Okay, Puan, soalan ringkas sebelum kita beralih ke Puan Encik Ismail. Apakah tema pada Asia Art Show ni? Sebab kita tahu kita sekarang dalam musim, kita baru saja Hari Kebangsaan dah pun berlalu pada 31 Ogos dan sekarang ke fasa Hari Malaysia yang akan disambut pada 19 September nanti. Jadi apakah temanya? Okey, kita tidak meletakkan sebarang tema untuk pertama kali ini.
kita terbuka. Namun kita ada seni yang melibatkan sejarah, nature ataupun Hari Malaysia dan kemerdekaan. Okey, itu dia ya. Dan kita nak kepada Encik Ismail pula, merupakan pengarah Pusat Latihan Perindustrian dan Pemeliharaan PLPP. Kita nak tahu juga mengenai peranan dan juga fungsi PLPP dalam pameran seni Asia kali ini. Okey, pertama-tama terima kasih Nurul, Izu. Pertamanya PLPP ini adalah di bawah jabatan institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, dan kita memberi perkhidmatan kepada OKU melalui latihan vocational dan juga pemulihan perubatan. So dalam pameran ini kita berpeluang mengenengahkan bakat-bakat pelajar-pelajar OKU di pusat ini untuk menghasilkan karya-karya yang boleh dihayati oleh orang ramai lah. Itu tujuan kita. Jadi bagaimana penyertaan golongan OKU ni terhadap PLPP? Adakah mereka datang ke PLPP atau PLPP promote untuk golongan OKU ni? Kita sememangnya memberi latihan kepada OKU di seluruh negara. Kita satu-satunya institusi di bawah JKM yang melatih OKU, dan salah satunya daripada kursus seni lukis adalah salah satu dari kursus yang kita tawarkan kepada OKU di luar sana lah. Jadi kita meningkat bersama dengan Art Market Malaysia, kita nak meningkatkan lagi potensi yang ada pada OKU itu sendiri dalam seni lukis ini. InsyaAllah mungkin pada satu hari nanti dengan ada platform sebegini dia boleh melonjakkan lagi potensi OKU tu. Okey, Puan Hazrita, selain daripada penglibatan golongan OKU, kita nak tahu juga siapakah antara para artis yang terlibat dalam karya dalam pameran seni Asia ini? Okey, terdapat keseluruhannya hampir 100 artis, termasuk golongan OKU. Antara artisnya dah tentu daripada Malaysia, dan kita ada daripada Korea, kita ada daripada India, Indonesia dan juga banyak lagi negara. Namun mereka-mereka ini berada di Malaysia. Cuma kita ada 2 penglibatan artis Indonesia yang datang daripada Indonesia. Jadi kat situ saya pasti highlight utamanya pasti artis Korea. Ini antara artis yang bakal mengambil tempat ya. Ni semua artis tempatan. Ramai juga. Kita ada Liza Arifin, kita ada Muhammad Jaafar. Jadi baik, kita beralih kepada Encik Ismail. Kalau tadi Puan Hazrita dah mention tadi mana penyertaan daripada negara-negara luar pun ada. Kita ada Indonesia, India, lepas tu daripada negara Korea, itu artisnya. Daripada penglibatan peserta pula macam mana? Adakah mereka seronok dengan penyertaan pameran Asia ni atau macam mana? Okey, daripada segi program yang kita telah sebelum ini, mereka bersemangat dan teruja untuk menghasilkan karya, dan mereka dah melihat bahawa seni lukis ni adalah salah satu daripada masa depan mereka. Jadi kita nak gilapkan lagi potensi yang pada pelajar-pelajar OKU ni lah. Okey, Puan Hazrita, setiap kali pameran pastinya ada keunikan yang tersendiri ya. Dan dalam pameran seni Asia ini, apakah keunikan yang ingin ditonjolkan? Okey, keunikannya adalah kita nak memberitahu Malaysia dan seluruh dunia bahawa kita mempunyai bakat-bakat yang baik, luar biasa dan boleh digilap. Tapi kita perlukan kesokongan. Kerana bakat-bakat ini sebenarnya dia orang kata terpendam dan tak ramai yang tahu. Contohnya di pameran luar, kalau ada pameran walaupun berbayar ya, penuh. Mereka beratur untuk memasuki pameran tersebut. Tapi di sini walaupun percuma belum pasti. Ya. Walaupun kita hanya mereka-mereka yang tertentu saja yang akan datang dan akan hadir memberi sokongan. Kita rasa setiap pelukis tu dia ada keunikan sendiri. Seni sangat subjektif ya. Kadang-kadang kita tak minat seni tu, tapi pada mata orang lain dia amat minat. So pada saya setiap pameran,
setiap lukisan yang dihasilkan oleh para karyawan semuanya unik. Dan jika kamu melihat pameran yang lukisan yang dihasilkan oleh OKU, kamu akan rasa sangat kita tercabar. Kita orang biasa punya kekuatan yang sama, tapi tidak boleh menghasilkan kecantikan, kehebatan lukisan yang dihasilkan oleh para OKU. Dan itu juga adalah satu keunikan yang kita mahu tunjukkan, sebab kita telah pun menaikkan satu OKU seperti yang kamu tahu, Wan Jamilah, antara OKU yang agak terkenal sekarang ni, juga pernah datang daripada hasil program kita. Jadi kat situ dengan tema konsep yang terbuka, memperlihatkan keunikan artis itu sendiri. Baik, Encik Ismail, mungkin Encik boleh kongsikan bagaimana persiapan para peserta untuk pameran Asia ni? Sekarang ini kita sedang menghasilkan karya-karya yang mengikut tema sekarang ni. So pelajar-pelajar sekarang ni memang concentrate untuk menghasilkan karya mereka, dan kita bebas memberi mereka berkarya. Dan insyaAllah dengan adanya program seperti ini, mereka lebih meningkatkan lagi keyakinan diri mereka sendiri untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu lah. Itu daripada Puan Hasrita melihat sendiri daripada segi kualiti dan juga kesinambungan daripada pekaryaan daripada awal sampailah sekarang. Kita nak minta sikit hint daripada Encik Ismail, apakah lukisan-lukisan ataupun pameran-pameran yang akan disaksikan adalah pameran bentuk abstrak ataupun lukisan-lukisan yang ada maksudnya tersendiri? Mungkin hint tu. Kita ada yang kita istimewa tu dalam doodles, lukisan doodle yang begitu, bagi saya begitu unik dan menyentuh orang kata kemampuan kita orang yang biasa ni, dan kita tak mampu macam mereka buat. Itu yang keunikan lah, salah satu daripada hasil pelajar OKU tu. Dan lukisan doodle tu juga merupakan trend sekarang ni. Betul. Lukis ya. Dan anak saya kerap lukis doodle juga. Itu yang tahulah sedikit, walaupun tak celik mana ilmu terhadap bidang seni ni kan. Okey, dan dalam masa sama Cik Ismail, kita nak tahu juga harapan Cik Ismail terhadap penganjuran pameran kali ini bagaimana? Harapan saya agar pihak peminat seni di luar sana datanglah pada pameran ini dan menghargai karya-karya yang kita hasilkan, dan juga memberi sokongan lah, orang kata membelilah karya-karya mereka sebagai satu sokongan, menandakan bahawa rakyat Malaysia ni begitu prihatin dan menghargai seni. Jadi saya kata kalau nak memberi sokongan, belilah lukisan tersebut. Jadi Puan Hasrita, macam mana pengunjung yang datang nak membeli ataupun nak menyumbang sedikitlah kepada golongan OKU ni untuk dalam pameran Asia ni? Okey, di pameran seni Asia, walaupun kita lakukan di salah sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, Royal Chulan Kuala Lumpur, namun jangan risau kerana kita ada karya yang harga serendah RM50 sehinggalah yang harga RM10,000. Jadi untuk memberi sokongan tu saya rasa tak ada masalah lah. Anda boleh pilih mengikut bajet yang anda ada, ataupun anda boleh pilih sekiranya anda peminat seni, selalunya dia akan pilih mengikut apa yang dia suka. Harga tu jatuh nombor 2, kita boleh bincang. Okey, tapi yang penting adalah kita mahu bukan saja pameran ini sebagai halwa mata, tetapi dapat memberi sokongan dari segi jualan yang bagus pada hari tersebut. Dan juga kita ada lucky draw, cabutan bertuah pada siapa yang membeli minimum harga RM100, mereka akan mendapat tiket percuma untuk lucky draw ni. So tak sia-sia Hadiah utamanya apa? Itu kita nak tahu tu. Hadiah utamanya antaranya 3 hari 2 malam. Di mana? Rahsia. 3 hari 2 malam. Itu dia. Di dalam atau luar negara? Dalam lah. Kalau luar saya pergi dulu. Ini yang lagi tak sabar ni. Okey, dan Puan Hasrita boleh juga kongsikan mengenai harapan terhadap penganjuran pameran seni Asia yang buat julung kalinya diadakan ni? Okey,
kami benar-benar ingin mempelawa semua orang untuk datang dan beli datang dan lihat pun boleh, tapi sekurang-kurangnya bawalah balik buah tangannya daripada para pelukis kami. Kami tidak mendapat penajaan yang besar kali ini, mungkin kerana baru dan dari segi ekonomi. Jadi penajaan yang kami dapat hanyalah daripada Tourism Motek dan juga MBI Selangor. Dan kami benar-benar mengharapkan orang ramai di luar sana untuk membantu kami, memastikan target kami untuk menjual lukisan ini. Target kami sekurang-kurangnya kami dapat menjual 200 lukisan. Itu sudah cukup menggembirakan pihak kami dari segi artis ataupun pelukis-pelukis OKU, dan ini akan membolehkan kami melakukan pameran yang seterusnya. Yang pertama ini merupakan hala tuju untuk program yang seterusnya. Dan harganya adalah bermula daripada RM10 sehingga ke RM10,000. Kita ada harga yang berharga RM10 hingga RM10,000. Kalau yang RM10 tu macam mana hasil lukisan dia tu? Mungkin lukisan mini atau dah di print, yang original di print, dicetak supaya mereka, sebab ada yang original harga RM4,000. Dan kita faham bukan semua yang mampu untuk beli harga RM4,000, tapi bila artis mencetaknya dan dia boleh menjualnya pada harga yang murah. Dan mungkin kita ada merchandise, contohnya t-shirt, mark, pen semua dan sebagainya. Dan Puan Hazrita juga merupakan seorang pelukis juga. Saya bukan pelukis. Bukan, Saya dilahirkan dalam golongan keluarga yang melukis. Keluarga saya memang ramai melukis. Termasuk saya punya uncle merupakan bekas ketua pengarah Balai Seni Negara. Dan kerana itu susah sebenarnya saya nak memasuki bidang ni. Saya amat skeptikal, memang susah sebab art ni bukan senang untuk dijual. Tapi macam mana pun ni dah haluan dia. Hanya mereka yang tahu menilaikan sahaja yang akan melabur ataupun membelinya kan. Itu dia dapat perkongsian yang begitu menarik sekali mengenai pameran seni Asia. Dan sekali lagi saya ingin beritahu ianya akan berlangsung di Royal Chulan pada 17 hingga 18 September. Jangan lepaskan peluang kepada para pencinta seni untuk mendapatkan karya-karya yang begitu hebat sekali. Dan kita dah sampai di penghujung rancangan. Sebenarnya banyak lagi kita nak bincang, tapi disebabkan kekangan masa, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Hazrita dan juga Encik Ismail atas kesudian bersama dengan kita dalam Apa Khabar Malaysia, membincangkan atau berkongsi berkaitan dengan pameran seni Asia yang akan berlangsung sekali lagi pada 17 dan juga 18 September 2022. Jadi setakat itu saja untuk kita pada hari ini. Saya Izzul Yusof. Saya Nurul Demul. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Pagi hari terus bangkit, yakin berdiri.